Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan menggunakan buku teks pada muka surat 46 dan buku aktiviti pada muka surat 50 dan 51. Cikgu harapkan anak-anak sudah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membanding beza tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Apakah yang dimaksudkan dengan tanaman biasa dan tanaman aquaponik ini? Untuk mengetahuinya, jom kita telusuri muka surat 46. Tanaman aquaponik. Cikgu Hadif memberikan risalah kepada murid tahun 3 angsana. Tugasannya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Tanaman biasa bermaksud kaedah biasa untuk kita menanam sayur-sayuran. Pertamanya, memerlukan ruang yang luas. Manakala kosnya pula RM1,000 untuk setiap kali tanaman untuk seekar. Kalau 2 ekar, RM2,000. 3 ekar, RM3,000. Kawalan pokok menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan rapi, memerlukan cahaya matahari. Okey. Dan kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik gabungan tanaman hidroponik dan aquakultur, iaitu menerusi tanaman dan ternakan ikan. Aquakultur adalah yang berkaitan dengan penternakan. Hidroponik adalah penanaman yang menggunakan cairan sebagai baja. Tidak memerlukan ruang yang luas. Kawalan pokok tidak menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan cahaya matahari, tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Kosnya pula RM3,500 untuk membeli peralatan. Pembelian sekali sahaja. Kemudian di sebelahnya terdapat peta buih berganda. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk melengkapkan ruang-ruang kosong yang terdapat pada peta buih berganda ini. Pertama sekali kita letakkan dahulu tajuknya. Tanaman biasa. Aquaponik. Apakah persamaan di antara tanaman biasa dan aquaponik? Boleh kita letakkan di ruangan yang tengah yang menghubungkan di antara kedua-dua jenis tanaman ini. Yang pertamanya, kedua-duanya menggunakan biji benih. Yang kedua, di bawahnya memerlukan cahaya matahari. Okey, kita dah dapat persamaannya. Sekarang kita cari perbezaannya. Kita cari dahulu ciri-ciri tanaman biasa. Memerlukan ruang yang luas. Kita boleh tulis ruang yang luas. Yang kedua, menggunakan racun. Yang ketiga, memerlukan pensiraman setiap hari. Yang keempat, penjagaan rapi. Dah cukup 1, 2, 3, 4. Baik, kita lihat pula ciri-ciri tanaman aquaponik yang berbeza dengan tanaman biasa. Kebiasaannya bertentangan dengan apa yang kita tulis pada awal tadi. Kalau tanaman biasa memerlukan ruang yang luas, tanaman aquaponik tidak memerlukan ruang yang luas.
Kalau tadi menggunakan racun, tidak menggunakan racun. Kalau tadi memerlukan siraman, tidak memerlukan siraman. Kalau tadi memerlukan penjagaan rapi, tidak memerlukan penjagaan rapi. Mudah saja. Selesai dah. Okey, kalau dah selesai, kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 50 dan 51. Jom. Pada muka surat 50, aktiviti 3, tanaman organik. Pada suatu hari, Alia melihat bapa Akram berkebun. Mereka menanam sayur organik. Kemudian dia pun bertanya, "Pakcik, apakah keistimewaan tanaman organik?" Tanaman organik tidak menggunakan bahan kimia. Oleh itu, kami menggunakan baja organik seperti najis ayam dan cacing tanah. Kami juga tidak menggunakan racun serangga untuk mengawal serangga perosak. Kami membiarkan kumbang kura-kura pada tanaman. Oleh itu, kos tanaman organik lebih murah berbanding dengan tanaman bukan organik. Kemudian, apabila Alia kembali di rumahnya, Alia membantu ayahnya berkebun. Dia pun bertanya kepada ayahnya, "Adakah ayah menanam tanaman organik?" "Tidak, Alia. Ayah menanam tanaman bukan organik." "Ayah, bolehkah terangkan tanaman bukan organik?" Tanaman bukan organik menggunakan baja kimia. Untuk mengawal serangga perosak pula, ayah menggunakan racun serangga. Bagaimanakah cara penanaman tanaman organik dan bukan organik? Cara penanaman kedua-dua tanaman ini sama. Kedua-duanya memerlukan biji benih dan cahaya matahari. Tanaman perlu disiram pada setiap hari. Dan pada muka surat 51 diberikan satu jadual dan minta kita melengkapkannya tentang perbezaan antara tanaman organik dan tanaman bukan organik. Yang pertama, kita lihat petikan yang atas dahulu. Kita isi dahulu tentang tanaman organik. Yang pertamanya, tidak menggunakan bahan kimia. Yang keduanya, menggunakan baja organik. Yang ketiga, tidak menggunakan racun serangga. Keempat, kos tanaman lebih murah. Betul? Ada 4 kan? Okey, kita lihat pula tanaman bukan organik. Kalau tadi tidak menggunakan bahan kimia, menggunakan bahan kimia. Tadi menggunakan baja organik, menggunakan baja kimia. Kalau tadi tidak menggunakan racun serangga, yang ini menggunakan racun serangga. Senang saja. Di kos tanaman lebih murah, yang ini. Okey. Dah. Kita lihat pula apakah persamaannya. Sama seperti mana latihan dalam buku teks tadi. Memerlukan biji benih, memerlukan cahaya matahari dan perlu disiram pada setiap hari. Okey, selesai. Dah, selesai. Selesai latihan kita untuk kali ini. Pastikan anda melengkapkan jawapan dengan tulisan yang kemas dan cantik dan kembalikan kepada cikgu untuk dinilai dan disemak. Okey, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.